Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar semuanya? Harap semuanya dalam keadaan sihat walafiat. Alhamdulillah. Ya, jadi hari ini saya ingin kongsikan tentang 10 tips asas menuju kejayaan. Seperti yang kita ketahuilah bahawa kejayaan ini sentiasa dikejar, sentiasa diingini oleh setiap orang, setiap individu. Kita sendiri pun ingin kejayaan dalam kehidupan seharian kita. Dengan itu kita bekerja-kerja, kita berlumba-lumba untuk mendapatkan apa yang kita inginkan tersebut. Apabila kita berolehinya, kita akan mendapat kejayaan dan kita akan rasa puas hati dan gembira di atas pencapaian tersebut. Jadi contohnya pelajarlah, kalau dia target A dalam subjek matematik, dia bersungguh-sungguh, ya, dia bersungguh-sungguh belajar, dia sungguh-sungguh menelaah pelajarannya, sentiasa membuat latihan yang diberikan oleh guru dan mencapai target, mencapai A dalam keputusan peperiksaannya. Dia akan rasa happy, dia akan rasa gembira dan dia akan rasa puas hati. Ya, jadi dengan tu mari kita lihat, ya, 10 tips asas menuju kejayaan ini. Jadi di sini saya akan bincangkan 5 tips dahulu di part 1 ini. Part yang kedua seterusnya, di video yang seterusnya saya akan bincangkan 5 lagi. Okey, baik. Tips yang pertama adalah matlamat. Okey, seperti yang kita ketahui, matlamat ni merupakan fokus untuk kita mencapai sesuatu yang kita inginkan. Kita inginkan kejayaan, kita ada matlamat dia. Ya, kalau tak ada matlamat, meraba-rabalah kita nak fokus ke mana. Ya, seperti contohnya bot lah. Kita dalam lautan yang luas, kita naik bot, duduk dalam tu, ada angin, ada ombak di lautan tersebut. Jadi kalau angin itu menuju ke timur lah bot kita pergi. Okey, kalau angin itu, ombak itu menuju ke barat lah kita pergi. Sebab kita tak ada apa? Kita tak ada matlamat. Kita ikut nasib kita sahaja. Yang pertamanya, kita kena ada matlamat. Matlamat ini terbahagi kepada 2, iaitu matlamat jangka masa panjang dan matlamat jangka masa pendek. Matlamat jangka masa panjang ni seperti kita tanam pokok buah lah, ya, pokok buah durian contohnya. Ia memakan masa bertahun-tahun barulah kita nampak hasilnya, buahnya. Ya, kita boleh makan, kita boleh rasa. Matlamat jangka masa pendek ni seperti kita tanam pokok bunga, ya. Pokok bunga ni dalam seminggu ataupun beberapa bulan saja dia akan berbunga. Jadi kita tengok, ya, perkembangan. Ada bunga sekuntum, 2 kuntum, ya. Dia cepat. Itu matlamat jangka masa pendek. Yang kedua, keyakinan, ya. Keyakinan ni kepercayaan kita untuk melakukan sesuatu yang kita inginkan tersebut mencapai kejayaan. Kita yakin, kita percaya. Ya, kita percaya, apabila kita percaya, kita boleh buatlah, ya, boleh buat sesuatu dengan teliti, dengan berstrategi. Ya. Maknanya sebab kita percaya pada diri kita sendiri, kita boleh melakukan sesuatu yang kita inginkan tersebut. Ya, kalau tak ada keyakinan, contohnya kereta lah, ya. Kereta, kita drive kereta di jalan raya sampai kat traffic light. Traffic light tu lampu dah warna hijau. Kita nak pergi ke mana? Nak ke kiri ke nak ke kanan? Ya, kita tak tahu. Ya, kita teragak-agak. Sebab kita tak ada keyakinan, nak ke kiri ke aku, nak ke kanan ke aku. Orang kat belakang tu horn kat kita. Ya, suruh jalan. Itu melambatkan kita sendiri buat tindakan dan orang lain juga bermasalah kat belakang tu. Sebab kita tak yakin. Ya. Dengan benda yang tak yakin itu sebenarnya menyusahkan diri kita sendiri. Apabila kita dah yakin, kita dah tahu dah, sampai dekat traffic light ni, apabila lampu hijau kita nak ke kanan, kita terus je ke kanan. Orang pun tak ada masalah, tak berlaku apa-apa, ya, tak berlaku lambat, tak berlaku aksiden. Kalau kita tak yakin ni, adalah benda-benda yang melambatkan perjalanan menuju kejayaan kita. Okey, yang ketiga, pengorbanan. Setiap apa yang kita inginkan ialah kita mestilah ada pengorbanan terlebih dahulu. Contohnya pelajar, ya. Pelajar
apabila inginkan kejayaan ya pada subjek dia, inginkan kejayaan yang cemerlang dalam pelajaran dia, mestilah dia tidak menonton TV ya, kurang menonton TV, tak bermain game berjam-jam lamanya ya, kena tinggallah benda-benda tu, sebab benda lain yang kita nak fokuskan. Kita nak target cemerlang dalam pelajaran, kita kena tinggal benda ni. Kita kena tinggal bermain dengan kawan-kawan, jangan ambil jangka masa yang lama ya, kita kena tinggal main game. Kita kena tinggallah dari segi masa kita, dari segi tenaga kita untuk benda lain. Fokus kepada matlamat yang ingin kita capai. Itu kita kena ada pengorbanan. Tanpa pengorbanan, kita tak dapatlah kejayaan. Perik kejayaan. Nak mencapai bukan senang ya. Contohnya orang dalam bisnes dan sebagainya. Orang dalam bisnes sekalipun, dia akan tinggalkan masa dia. Kadang-kadang dengan family sekejap sahaja. Dia fokus kepada di syarikatnya, duduk di syarikatnya. Daripada duduk di rumah. Duduk di rumah sekejap sahaja. Sebab dia nak masa dia, nak teliti barang yang dia order dan sebagainya. Banyak masa dia di syarikatnya. Barulah dia memperolehi kejayaan. Kejayaan dalam perniagaan. Fokus yang lama di situ. Itu pengorbanan lah untuk mendapatkan kejayaan tersebut. Yang keempat, ya, belajar daripada kegagalan. Belajar daripada kegagalan ialah kita nak berjaya, tak semuanya orang terus buat satu perkara terus berjaya. Kadang-kadang tidak ya, kita menemui kegagalan sekali, 2 kali, 3 kali. Dalam bisnes pun begitu juga. Kadang-kadang kita ada bisnes tidak semestinya untung ya. Kadang-kadang ada rugi juga. Kadang-kadang dalam dalam contohnya kanak-kanak ya. Kanak-kanak yang ingin berjalan. Dia mestilah bertatih dahulu ya, merangkak, habis tu nak berjalan, jatuh dulu, kemudian dia try lagi berjalan, jatuh, kemudian try lagi, akhirnya dia memperolehi, dia boleh berjalan. Begitulah ya kita ya. Kegagalan ni tidak belajar daripada kegagalan ni, maknanya kita nak kejayaan itu, kita belajar daripada kegagalan itu. Jangan putus asa ya. Itulah pelajar yang kata, contohnya pelajar, dia ingin cemerlang dalam pelajaran dia. Dia kurang belajar. Ya, keputusan, apabila mendapat keputusan tidak berapa cemerlang. Usaha lagi, belajar lagi, kena rajin lagi. Tingkatkan kerajinan itu, insya-Allah. Disiplinkan diri, insya-Allah ya. Akan berjaya akhirnya. Ya. Ya, maknanya belajar daripada kegagalan ni tak semestinya kita kita gagal sekali, kita tak buat dah benda tu. Jadi kita tak dapat apa-apalah ya. Maknanya apabila ada kegagalan berlaku, kita stay buat lagi, insya-Allah kita memperolehi apa yang kita ingini tersebut. Dan yang kelima adalah untuk menuju kejayaan ni pengurusan masa dan juga wang. Ya. 2 perkara penting, 2 unsur penting lah, masa dan juga wang. Kalau kita tak reti, tak pandai menguruskan masa kita, kita burn yang gitu sahaja ya. Kita tak ada fokus, kita tak ada apa, burn yang gitu sahaja masa kita. Kalau kita ada pengurusan masa yang besar, masa ni aku nak buat, nak belajar, masa ni aku nak makan contohnya, masa ni aku nak beriadah, kita ada target kita, masa kita, dan kita jadi masa kita tu tidak membazir, tidak lewat dan tidak cepatlah kita buat ada target dia. Wang juga. Wang ni, kalau kita ada wang, kita kena pandai menguruskan kewangan kita. Jangan mak bagi dalam RM5 habis RM5. Ya, tak adalah target kata mak kalau RM5 itu kita berbelanja RM3, RM2 kita tabungkan. Ya, itu mengelakkan daripada kita berhutang. Ya, nak beli sesuatu nanti tak ada duit, kita boleh ambil tabung kita. Itulah ya pentingnya dalam pengurusan masa dan wang ini. Ada satu lagi saya nak terangkan, nak bagi tahu, nak kongsi dengan awak semua tentang tidur. Ya. Kita jangan tidur, kita tidur dalam 6 hingga 8 jam sahaja dalam 24 jam. Jangan tidur lebih. Kalau tidur lebih ni menyebabkan tubuh kita akan jadi lemah.
Kita akan jadi, apabila kita lemah, kita malas melakukan sesuatu, malas memulakan sesuatu sebab tubuh kita dah lemah. Kurangkan tidur. Saya tengok juga dalam kelas-kelas ya, kelas-kelas masa belajar tidur ya. Itu masa belajar kita fokuskan kepada belajar. Itu kita akan dapat input. Kalau kita tak fokuskan, kita asyik tidur sahaja, cikgu dok terangkan sesuatu pembelajaran yang penting, kita tidur. Jadi kita nak jawab exam macam mana? Apabila peperiksaan nanti, kita tak ada gambaran apa pun. Sebab kita, apabila kita tidur ni, memori kita dah lost. Dah mati sini. Jadi kita tak dengar apa pun, apa yang cikgu mengajar. Ya, cikgu ulas, itulah yang penting. Jadi untuk itu, di sini sajalah yang dapat saya kongsikan. 5 lagi di part yang kedua nanti, insya-Allah. Jumpa lagi. Assalamualaikum.